Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan bab yang ke-38 iaitu kelonggaran duduk dan keluar masjid tanpa salat. Ar-rukhsah fil julus fihi wal khuruj minhu bighairi salatin. Imam Nasa'i telah kemukakan satu hadis di bawah bab ini. Dalam sesi sebelum ini saya telah sebut sebenarnya hadis yang berkait dengan cerita peperangan Tabuk ini, cerita yang masyhur berkait dengan Ka'ab bin Malik, Hilal dan Zurarah itu. Sebenarnya hadis ini panjanglah. Baik. Hadis ni sendiri sebenarnya dia lebih banyak poin lain. Sebab itulah ulama, bahkan Imam Nasa'i sendiri pun dia mengemukakan beberapa tempat hadis ini dalam kitab dia. Bukan satu tempat ini saja. Yang mana kalau kita tengok maklumat yang terdapat dalam hadis ini yang sesuai dengan tajuk hanyalah berkait dengan Ka'ab yang masuk ke dalam masjid di akhir cerita dah. Apabila turun ayat Al-Quran yang membersihkan, yang membebaskan dia, yang memaafkan dia, mana Allah terima permohonan maaf dan dia sudah berakhir dah pemulauan dia. Dan bila ada seorang sahabat yang membawa berita gembira kepada dia, ringkas ceritalah saya sebut secara ringkas, dia pun masuk dalam masjid, tidak disebut salat tahiyatul masjid, dan keluar pun tidak disebut juga begitu. Dan sebenarnya banyak lagi hadis-hadis lain yang berkait dengan tajuk ini. Tak apalah. Jadi hadis ini dalam misalnya kita kata dalam Bukhari misalnya lebih panjang lagi disebut. Sehingga ulama kata daripada satu hadis ini saja boleh dipetik kesimpulan pengajaran sehingga 50 lebih. Cuma di sini saya ambil secara ringkas maklumat berkenaan, saya ambil 36 saja. Sebab setengah-setengah kesimpulan itu boleh tadakhul, boleh kita serapkan dalam maklumat yang lain. Jadi pada malam ini kita akan sambung muka surat 91. Cuma untuk peringatannya, nota baru tu dia ada tersilap nombor tu 92 93. Jadi hak tu kena modify. Hak ni tak apa modify ni, insya-Allah. Ni boleh ubah lah ni. Boleh ubah ni, dibenarkan. Itu termasuk dalam perkara kebaikan lah tu, ubah tu. Jadi 92, 93, 94 sampai kepada 98 tu lah. Tu ubah sendiri lah. Jadi malam ni kita sambung muka surat 91, kesimpulan hadis yang ke-731, iaitu cerita Ka'ab bin Malik yang telah dengan sebab kecuaian dia tidak dapat hadir dalam peperangan Tabuk itu. Dan hadis ni panjang lah. Walaupun hadis yang kita bincang ni hadis 731 ni sebenarnya ringkas. Sebab itulah kesimpulan yang saya petik ni dia lebih merujuk pada hadis ni, bukan hadis yang panjang itu. Poin yang ke-9, muka surat 91 tu, di situ sambungannya. Harus menyebutkan kecuaian dan sifat melampau seseorang atau sebab kenapa berlaku demikian sebagai nasihat dan peringatan kepada orang lain jika kes berkenaan telah maklum dan tidak menjadi rahsia kepada umum. Misalnya satu kes yang berlaku dalam masyarakat, perkara ni sudah umum lah. Jadi mengikut setengah ulama harus, bukan bermakna molek, bukan bermakna baik. Sebab kalau kita tak sebut semua, kita mana tidak termasuk dalam bab mengumpat. Tu boleh. Kalaulah kes itu ialah zaman kita sekarang ni, katalah satu kes tu viral secara terbuka, semua orang tahu, tak terkecuali,
Kita boleh ambil maklumat itu dengan maksud untuk, jadi kita kata nak ambil iktibar daripada peristiwa itu. Itu tidak dikira tidak dikira menguduh lah. Tidak dikira mencemarkan maruah seorang, sebab orang sudah tahu. Bahkan sepatutnya kita cubalah nasihat seorang itu supaya dengan kes yang berlaku tu dia jadi positif. Misalnya kita kata dia telah melakukan kesalahan, mungkin sebabnya begini kesalahan dia buat, kita minta kita ambil perhatian dalam kes ni supaya tidak berlaku pada kita. Dan dia tu insya-Allah kalau dia bertaubat, Allah akan ampunkan dia. Dan mungkin dia tu tersalah, tapi kes tu bila berlaku sebagai contoh, boleh begitu. Tapi syaratnya kes itu sudah tidak menjadi rahsia umum. Jangan perkara tu rahsia kita sebut. Dengan sebab kita sebut tu, daripada orang tidak tahu jadi tahu, ataupun segelintir tahu jadi semua orang tahu. Itu tak boleh begitu. Tak boleh. Itu satu perkara yang perlu kita ambil kira lah. Sebab dalam kes Ka'ab ni bahaya ke lah, 50 hari semua orang tahu. Jadi kalau sahabat bercakap sebut tentang dia pun itu tidak dikira mengumpat. Bahkan ulama kata dalam syarah-syarah hadis, Ka'ab ni dengan sebab kejadian dia jadi ada ayat Quran tentang dia, dan jelas dapat pengampunan daripada Allah. Dan ini ulama masuk ke dalam bab kelebihan Ka'ab, bukan kekurangan dia. Bukan kekurangan dia. Yalah kita nampak zahir itu satu kekurangan. Mana ada sahabat Nabi di pulau sampai 50 hari, tidak berlaku pada sahabat lain. Zahirnya nampak kekurangan, nampak kelemahan, nampak tu. Tidak. Kita kena tengok akhir dia tu bagaimana. Inilah orang panggil sahabat. Sanggup tidak menipu. Kerana apa? Kerana nak harapkan maghfirah daripada Allah. Yang ke-10, harus memuji seseorang kerana kebaikan yang dilakukan, jika tindakan itu tidak menimbulkan fitnah. Jadi kita nak puji seseorang, kena fikirlah natijah dia baik ataupun tidak baik. Yang ke-11, menasihati dan memotivasi diri sendiri agar tidak berlaku perkara maksiat atau mungkar sebagaimana yang telah berlaku kepada orang lain. Jadi pada cerita ni kita boleh ambil kesimpulan, seperti mana Ka'ab bin Malik dia motivasi diri dia sendiri. Dia tidak sanggup nak berbohong. Biarlah dia tahu kelebihan dia dari sudut berhujah, dari segi petah bercakap. Kalau dia nak kemukakan alasan, dia yakin Nabi akan terima. Sebab orang yang tidak fasih bercakap, apabila buat alasan Nabi terima, Nabi tak marah. Tapi dia tidak mahu. Sebab apa? Itu palsu. Maknanya Ka'ab bin Malik ni dia motivasi diri dia. Dan orang lain boleh ambil pengajar besar daripada sifat benar dia tu. Ini kelebihan ni hadirat. Mana kita sanggup berhadapan, kita sanggup menanggung. Dengan sebab kesilapan kita tu, kita sanggup berhadapan dengan dada terbuka. Itu maksud dia. Ini satu perkara yang baik. Bahkan kalau kita nak sebut lagi lah, maknanya luar biasa Ka'ab. Pengakuan benar, jujur, sanggup habis harta supaya dia sentiasa ingat sampai mati kesilapan dia ni. Sehingga ulama kata ini tradisi sahabat. Bila dia bertaubat, dia akan sedekah. Dia akan sedekah. Sebab apa? Kesan dia tu kesan baik daripada sedekah kerana bertaubat. Kira-kiranya satu pengajaran kepada diri sendiri, dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Itu kesan dia. Sebesar mana tu sedekah dia tu? Sekeping tanah di Khaybar. Bukan kecil tu. Tanah 1 ekar contoh di tengah bandar Kuala Lumpur, berapa sekar kan? Tu dia. Khaybar ni kawasan yang mahal. Yang ke-11, kelebihan ahli Badar dan orang yang turut terlibat dalam pertemuan Al-Aqabah. Ni di ambang hijrah lah Aqabah ni. Dia terlibat ni Ka'ab bin Malik ni. Semua itu diambil kira oleh sahabat lain. Ni kesimpulan yang saya tidak petik di sini, cuma saya sempat baca tadi dalam syarah yang lain. Ada juga dibuat kesimpulan, saya tak sempat nak masuk di sini. Mana orang yang hebat seperti Ka'ab bin Malik ni boleh terlibat dalam kesalahan. Itu satu. Yang kedua, Nabi nak mengajar kita, betul seseorang itu bila buat salah, kita akan kata salah, tapi kita kena hargai jasa dia. Menghargai jasa orang ni adalah tuntutan agama. Jangan dengan sebab, padahal kalau Ka'ab bin Malik ni Aqabah dia terlibat, dalam siri-siri peperangan dia tak pernah ketinggalan pun. Dia ni kalau kita kata Badar tu, Badar memang dia terlibat. Cuma berlaku ni sebut kerana
Yalah orang Kelantan panggil makna lah seperti saya sebut tu. Jadi maknanya kita kena faham Nabi, sahabat Nabi, bukan dia tidak ingat kelebihan Ka'ab ni. Memang dia ingat. Sebab itulah bila tu ayat Quran membersihkan Ka'ab, Zurarah dan Hilal ni, bukan dia sahaja yang bergembira. Seluruh sahabat bergembira. Sehingga kalau kita baca tu di bulu lah. Bila kita baca lengkap dalam riwayat yang panjang tu, sehingga kita terasa hebat sahabat ni. Bayangkanlah dia hidup zaman Nabi, Quran tu zaman dia. Hak ni Quran sebut tentang dia. Allahu Akbar. Yang ke-13, Allah bersumpah dengan tujuan harus bersumpah dengan tujuan memperkukuhkan kenyataan walaupun tidak diminta bersumpah. Boleh. Mana kita bersumpah untuk meyakinkan orang di atas kata-kata kita. Walaupun tidak dituntut kita bersumpah. Boleh. Walaupun para ulama dan Nabi sendiri pun tidak menjadikan kita kata tidak, apa dia kita kata kalau bahasa Kelantan, tidak wasahal bersumpah ni. Mana tidak terlalu kerap, sikit-sikit bersumpah, sikit-sikit. Tidak begitu. Bahkan ulama tak suka begitu. Bahkan dalam kitab disebut orang yang banyak bersumpah ni kena berhati-hati. Takut dia berbohong. Sebab kalau seorang itu dia benar, dia tak bersumpah. Awak nak terima kenyataan saya atau tidak, itu awak, tapi saya bercakap benar. Tak perlu saya nak guna nama Allah di situ untuk menarik perhatian orang. Sebab dia yakin dia sebut benar. Bila dia nak bercakap pun dia baca bismillah dalam hati dia. Ni orang benar. Yang ke-14, harus melakukan tauriah. Ini satu istilah, tindakan berhelah. Saya pun pening kepala juga nak terjemah dalam bahasa Melayu sebab dia istilah. Jadi itulah kira-kira terjemahan yang paling dekat lah. Saya pun sudah hurah dah dalam minggu lepas. Dia panggil tauriah. Yang ni tindakan berhelah kerana kemaslahatan. Saya ambil contoh gini. Saya ambil contoh lain. Contoh lain. Misalnya kita sebagai seorang ayah atau seorang pemimpin, kita ambil ayah lah. Tiba-tiba berlaku satu isu yang berat dalam keluarga kita. Supaya keluarga kita tidak panik tu, kita tunjukkan sikap biasa. Macam tak ada apa pun. Padahal dalam hati kita sakit kepala, Tuhan Maha tahu. Supaya kebimbangan itu, sebab gini, dia boleh jadi kita boleh hadapi, kita boleh berfikir dengan rasional lagi. Tapi setengah-setengah orang, bila dia tahu cerita sebenar, misalnya dia dapati anak dia melakukan zina, sebagai contoh, mak dia sakit jantung, nak bagi tahu kepada mak dia? Tak ada ulama kata wajib bagi tahu. Ayah dia tahu, semua tahu, tapi mak dia tak bagi tahu. Sampai seterusnya tak bagi. Sebab apa? Kalau bagi tahu, memang ayah dia kata mati mak dia. Jadi kes ini dia bawa dalam bentuk anak dia ni gila nak nikah, setakat tu dia. Padahal saya tahu, saya diberitahu nak buat macam mana. Kita bagi pandangan lah berdasar pada kaedah syarak tu. Boleh berkahwin lah. Tu dia berkahwin dengan lelaki tu lah. Sebab tak mengandung lagi pun. Jadi kepada mak dia tak perlu bagi tahu. Jadi tak berdosa pun. Kalau bagi tahu, kita kelih pun kita takut. Kalau bagi tahu mungkin terjejas kesihatan, dan mungkin mati, terkejut. Maknanya kita guna helah lah. Kalau bercakap sehingga mak dia kata kenapa nak kahwin awal? Takut berlaku sesuatu yang tidak baik. Sebut begitu. Itu juga dikira sebagai tauriah. Sebab tu saya kata tindakan berhelah kerana kemaslahatan. Tapi kalau menyebabkan jadi hilang maslahat, ada mafsadah, tak boleh. Itu maksud tauriah. Maknanya dia jadi lebih baik dengan kita buat begitu, itu tak apa. Ulama tidak guna istilah nipu sunat, tak ada. Itu tak ada. Itu kena guna istilah yang betul lah. Yang kelima, menyekat berlakunya mengumpat daripada orang Islam. Cerita dia bila Nabi tanya mana Ka'ab, jadi ada yang cuba nak bui gambar yang buruk tentang Ka'ab tu, sahabat lain pun terus cover dia. Dia tidak begitu. Sebelum ni pun dia semua peperangan dia hadir. Dalam Aqabah pun dia hadir. Dia ni antara yang terlibat dalam perbincangan Aqabah untuk pujuk Nabi supaya pergi ke Madinah menjadi ketua negara. Bukan kecil tu. Bukan kecil tu. Yang ke-16, harus tidak melakukan jima isteri dalam tempoh tertentu kerana sebab dalam tempoh pemulauan 50 hari ni memang tidak dibenari, Nabi tidak benarkan melakukan hubungan suami isteri itu. Jadi ulama buat kesimpulan kalau ada kis-kis yang kritikal tidak berdosa.
Sebab hukum umumnya, kalau tidak memberikan hak kepada isteri itu memang berdosa. Itu hukum umum. Yang ke-17, antara ciri Muslim yang berkualiti adalah tidak menyia-nyiakan peluang kebaikan yang sudah terhidar di ruang mata. Hak ni sebab berlaku kepada Ka'ab ni. Kita ambil Ka'ab lah. Hak lain pun, hak dua lagi sahabat dia pun begitu juga. Kerana dia menangguh-nangguhkan urusan. Mana peluang sudah ada, tapi dia tidak buat. Yang ke-18, harus berusaha dan berharap agar tidak lagi terlepas peluang baik yang tidak dilakukan. Maknanya seorang berusaha supaya dia tidak lagi terlepas peluang seperti mana sebelum ini. Usaha tu. Dan berharap, doa kepada Allah, boleh pahala. Boleh pahala. Perbuatan itu termasuk dalam masyru'nya. Amal masyru'. Yang ke-19, pemimpin yang berkualiti sentiasa memberi peluang kepada rakyatnya yang cuai agar merubah budaya hidup ke tahap lebih baik. Itu tertinggal, ke tahap lebih baik, dan mendorongnya agar sentiasa bertaubat kepada Allah. Ini ciri pemimpin yang baik. Maknanya pemimpin yang berada dalam posisi ini, dia sendiri mesti dilihat orang yang baik ataupun yang terbaik. Kalau pemimpin sendiri pun penuh dengan dosa, rakyat tidak percaya, tak mungkin poin yang ke-19 ini akan berlaku dalam kehidupan masyarakat yang ada pemimpin. Tak mungkin berlaku. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bila pemimpin ini berlakulah, ni kita sebut secara umum. Maklumlah ke ni, bila ada pemimpin tu kata minta rakyat berjimat cermat, rakyat akan tahu. Minta supaya rakyat jaga akhlak, rakyat tahu. Ni setengah-setengah pemimpin dia, sebab rakyat tahu sikap dia macam mana, perangai dia macam mana. Ini jadi maknanya poin yang ke-19 ini. Sebab tu saya guna istilah pemimpin yang berkualiti. Kalau tidak berkualiti, dia tidak boleh buat perkara ni. Baik, yang ke-20, harus mencela seseorang yang telah melakukan kesalahan kerana sikap dan budaya berfikir yang silap demi kebaikan hidup beragamanya. Mana orang yang kita boleh cela dia, boleh kutuk dia. Sebab bagi setengah orang, celaan dan kutukan itu sebenarnya boleh merubah hidup dia. Bagi setengah orang. Tu. Mana hukum ni bukan mutlak ni. Jangan silap faham. Ni kenyataan daripada ulama. Contohnya kalau dalam kes Ka'ab ini, mana berguna kepada dia. Hukumnya ni berguna kepada dia. Dia tak jawab salam itu berguna kepada dia. Di pulau itu berguna kepada dia. Tapi bagi setengah orang mungkin dia lagi teruk jadi kerana tu. Susah agama ni, dia kata. Buat silap sikit, macam-macam. Baik, seterusnya. Yang ke-21, sunat kepada orang yang tiba di penempatannya agar salat 2 rakaat di masjid berdekatan rumahnya sebelum pulang ke pangkuan keluarganya. Ni pun ulama bincang juga ni. Poin yang ke-21 ni dalam konteks semasa, pengamalan sunnah ini lebih mudah sebab kita ada telefon. Dia begini sebenarnya. Ni pun telah sebut dah beberapa kali sebelum ni. Tujuannya supaya kita tidak terus balik ke rumah tu, supaya isteri tu lebih bersedia. Mana kalau tak kemah rumah, dia boleh kemah rumah, ataupun dia sedia makanan ke sebelum tu. Mana suami balik tu dalam keadaan musafir je. Sebab dulu musafir susah. Bila klik rumah tu sudah ada dah makanan. Sebab apa? Sebab dia tahu lebih awal. Macam mana boleh tahu lebih awal? Sebab suami dia, kita kata berhenti salat di masjid, mesti sampai maklumat kepada dia tu. Itu maksudnya. Sebab tu kalau kita tengok dalam konteks kita sekarang ni lebih mudah. Setengah dia nak sampai atas hantar mesej, nak sampai dah ni. Mana kalau tak singgah masjid pun tak apa. Mana maksud Nabi tu. Bukan kita boleh besar dulu. Buat air lalu lah, dagom nah ni. Gitu, kamu mesra. Hak tu Nabi naknya. Daripada hal ni antara disebut gitulah. Cumanya di sini ada juga ulama sebut Nabi ni bukan sekadar itu. Perbuatan Nabi bukan sekadar dia sebagai suami, tapi perbuatan Nabi dia sebagai pemimpin. Jadi bila maknanya pemimpin itu dia kena dekat dengan masyarakat. Misalnya kalau dalam kes ni, bila Nabi singgah di masjid, Nabi berpaling tu, marilah orang-orang, tak kira lah munafik itu hal yang kita tidak bincang. Marilah orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan, tidak pergi dalam peperangan Tabuk, masing-masing memberikan alasan. Makna berlaku perjumpaan segera dengan masyarakat. Dan di sini agak berlaku kisah Ka'ab ini. Maksudnya apa? Maknanya Nabi memudahkan untuk masyarakat berjumpa dengan dia tu.
Jadi maknanya pemimpin kena fikirlah bagaimana untuk supaya maklumat rakyat ni sampai tepat pada dia. Bahaya dia dalam maklumat yang kita nak sampai maklumat ada pemimpin pun payah, terpaksa melalui orang lain. Orang lain itu siapa? Kadang-kadang maklumat yang kita sebut begini, yang dia sampai pemimpin itu salah. Jadi pemimpin yang sebenar, pemimpin tertinggi tak dapat maklumat yang sebenar. Sebab apa? Sebab kerana birokrasi kita kata. Makna SU dia tu makna khianat. Dia hanya sampaikan maklumat yang kira-kira bos dia suka saja. Ada berlaku begitu. Itu yang kita kena fikir tu. Bagi seorang pemimpin dia kena fikir tu. Pendekatan yang memudahkan rakyat tu mengadu kepada dia. Itu yang dimaksudkan di sini. Maknanya di sini kita boleh ambil, bila Nabi berhenti di masjid ni, kita boleh lihat dari dua aspek dia sebagai suami dan juga dari sudut dia sebagai pemimpin. Yang ke-22, hukum mengikut yang zahir dan menerima alasan seseorang, manakala yang batin serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi terima alasan golongan munafik itu kerana alasan zahir dia. Tapi kalau mengikut ulama, kalau kita perhati dalam hadis ni pun, selepas cerita Ka'ab ni, apa Nabi kata? Nabi kata ada pun yang ini memang bercakap benar. Ulama kata hak tu sebenarnya isyarat dah tu. Isyarat kepada hak sebelum ni tak benar. Ada isyarat. Tapi kukuk mana pun Nabi tidak menzahirkan. Nabi terima. Mana hakikat dia sebenarnya surah pada Allah. Nabi terima. Selepas ni saya ada buat ulasan sedikit berkait dengan kata-kata akhir Nabi tu kepada Ka'ab tu. Yang ini benar. Kamu pergilah. Tunggulah keputusan daripada Allah ya. Akhir itu. Jadi kita jangan hukumlah batin seseorang tu. Jangan kita pertikar dia tidak ikhlas. Kalau kita nampak dia tidak ikhlas pun, kita doa kepada dia. Tak perlu kita jadikan sebagai, timbulkan sebagai isu. Tak perlu. Walaupun dia, kita kata setiap sudut ambil gambar dia viral, dia sedekah misalnya, biarlah. Tak perlu kita ulah kata ni tidak ikhlas ni. Biar serah pada Allah. Zahir dia tu dia menderma, dia buat baik, kita terima. Begitu saja. Yang ke-23, sunat pelaku maksiat menangis sebagai tanda penyesalan dan kerana telah melepaskan peluang kebaikan. Sunat ni maksudnya boleh pahala. Itu isyarat orang menyesal sungguh lah. Jangan kita kata melakukan menangis, tak boleh, harus. Yang ke-24, tidak memberikan salam kepada pelaku dosa dan harus memulaunya melebihi tempoh 3 hari. Ini bergantung pada hikmat yang difikirkan oleh orang yang inginkan kebaikan kepada pelaku maksiat. Dia panggil dalam istilah fiqh, dia panggil al-hajr. Al-hajr. Al-hajr mana kita pulau pelaku maksiat, kita tak bercakap dengan dia. Protes kita tu dengan maksud supaya dia berfikir. 3 orang ada sayang kita, nampak nak kecek putus kita. Nampaknya kita selepas ni kena ubah cara bercakap tak boleh. Rupanya orang benci kita mengumpat ni. Kita ingat kau orang sedap dengar kita mengumpat ni. Kadang-kadang dengan buat gitu manusia dia jadi berfikir. Itu tak apa. Dia salah pun kita tak jawab. Kalau dia kecek mentah kita lari lalu. Dia pun terasa hati. Biar dia terasa hati. Biar dia tahu perbuatan dia tu adalah dosa. Tak apa gitu. Hak ni kau tak tegur lebih 3 hari tak apa. Hak Nabi kata tidak bertegur siapa 3 hari tu isu balah tu. Bukan kerana agama tu, kerana peribadi. Itu tak boleh. Cuma dalam syarah Adabul Mufrad ada sebut yang dikatakan tak boleh putus hubungan 3 hari ni, dia ada huraian dia tu. Yang maksud nanti, jadi maksud putus silaturahim itu apa maksud? Situ ulama bincang. Jadi para ulama menyebutkan maksud putus silaturahim itulah timbul perasaan benci sesama Islam, sehingga contoh timbul perasaan benci itu maknanya kalau dia tengok orang yang dia benci tu, orang Islam tu dapat nikmat, dapat pahala, dia rasa susah hati. Dia rasa nak marah. Itu makna putus silaturahim. Tapi kalau orang yang dia benci tu ditimpa bala, bencana, anak gagal dalam perperasaan, gagal dalam kita kata perniagaan, berantak ke keluarga, dia rasa gembira. Itu maksud Nabi. Bukan bermakna zahir. Kadang-kadang zahir kita tak pergi jumpa dia sebab kita malas lah, sebab dia ni kalau bercakap gak mengumpat, nyekik, jadi kita tak sejumpa dia tu. Bukan makna kita putus silaturahim. Itu dia punya penanda aras yang disebut oleh ulama. Jadi jangan, sebab itulah kita kena ingat dalam kitab banyak disebut jangan timbul perasaan benci sehingga terputus silaturahim. Itulah yang dimaksud, sehingga terputus silaturahim. Jangan sampai tahap itu. Hak ni dalam bab lain ni
Hak ni bukan dalam bab putus silaturahim, dalam bab al-hajr. Memulau seseorang dengan sebab dia melakukan maksiat. Tujuan pemulauan itu adalah untuk menyedarkan dia. Itu maksudnya. Yang ke-25, kelebihan bercakap benar dan kesan buruk berdusta. Kebahagiaan dunia dan akhirat sangat berkait rapat dengan kejujuran. 26, menganggap seseorang itu jujur jika ada qarinah. Qarinah ni mana clue lah, sesuatu yang kita nampak dia ni memang betul dia ni. Walaupun dia salah pun tapi dia benar. Ada qarinah yang menunjukkan dia bercakap benar. Ini bukan bermakna seseorang itu tidak dihukum kerana kesalahan yang dilakukan. Melihat kepada kisah Ka'ab, termasuk dua orang sahabatnya yang sanggup bercakap benar dengan memberikan alasan sebenar tanpa mereka-reka alasan palsu demi melepaskan diri. Beliau menyebutkan dengan jelas beliau mengharapkan keampunan dari sisi Allah, dan itulah yang menjadi punca dia tidak berbohong. Jadi Nabi tengok tu benar. Sebab tu Nabi kata hak ni benar, ya ini benar. Nabi kata begitu. Yang ke-27, mengikut sebahagian ulama, Nabi SAW bertegas kepada 3 orang sahabat yang turut serta dalam peperangan Tabuk kerana mereka tidak ada alasan yang syar'i, padahal mereka adalah orang Ansar yang mana mereka terikat dengan firman Allah. Ramai ulama yang berkata begini. Misalnya begini, contoh ni dalam surah At-Taubah, ma kana li ahli al-Madinah wa man hawlahum min al-a'rab ay yatakhallafu 'an Rasulillah. Tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekeliling mereka dari kalangan Arab, dari kalangan Arab ni orang kampung lah, ketinggalan daripada turut berperang bersama Rasulullah. Sebenarnya dia kisah ni, ayat ni kalau kita tengok dalam tafsir lah, dia ketika Aqabah, khususnya Aqabah yang kedua, ketika sudah hampir dah Nabi nak berhijrah tu, dia ada satu cerita di situ dalam riwayat lah. Beberapa mana saya tidak masukkan di sini. Jadi mereka telah menyatakan taat setia, mereka bai'ah dan mereka buat iqrar, pujuk Nabi, kalau Nabi pergi ke Madinah kita sanggup pertahan Nabi lebih daripada kita pertahankan diri kita dan keluarga kita. Makna sanggup mati kerana Nabi. Jadi kata-kata itu ni disebut dalam ayat ini mengikut ulama. Jadi maknanya penegasan Nabi ni berkait dengan kerana mereka ni orang Ansar telah buat janji dalam Aqabah dan ada disebut dalam Quran. Jadi bila mereka, sebab tiga-tiga ni Ansar, bila mereka tidak keluar berperang tanpa alasan syar'i, maka mereka bukan sekadar tidak keluar berperang, bukan sekadar itu, tapi mereka sudah langgar janji dan sudah agak zahirnya nampak sudah kita kata menyalahi firman Allah ini. Itu mengikut ulama. Antaranya Hafiz bin Hajar, dia setuju juga begitu pendapat itu. Ada juga setengah kata tidak begitu, khilaf lah. Cuma saya sebut di sini, maknanya antara yang ulama sebut. Kenapa Nabi bertegas? Sebab kalau kita kata apa tu berkenaan dengan itu surat tu, apa ni, Hatib bin Abi Balta'ah tu tidaklah setegah ni, padahal kesalahan dia berat lagi tu. Hatib ni teruk sebenarnya kalau nak kira dari segi, kalau kita dari segi hukum tentera dah berat dia kena. Tapi dia pun ahli badar juga. Tapi dia pun bercakap benar, Nabi tahu. Cuma ulama buat perbanding, kalau nak kira kesalahan dia, kesalahan Ka'ab ni mana lebih berat? Berat dia tu. Sebab apa? Dia tu membocorkan rahsia ketentera tu. Boleh bahaya tu. Tetapi Nabi bagi. Tapi hal ni tak. Sebab tu ulama fikir, mana bukan semata-mata tidak keluar berperang ni. Sebab dia Ansar. Dia terikat dengan janji masa Aqabah. Dan ayat Quran surah Taubah 120 berkait dengan tu lah. Tu. Jangan ramai ulama kata hal ni lebih tepat. Yang ke-28, orang yang di pulau, yang hukum hajat. Tu tersilap dia punya spelling. Kerana kesalahan yang dilakukan harus bagi mereka tidak hadir salat berjemaah. Ini berlaku kepada Murarah, Hilal dan juga Ka'ab bin Malik lah. Ini berlaku Murarah tu, Hilal, 3 orang ni. Jadi mereka ni tak pergi salat jemaah ni, walaupun mereka awalnya pergi. Bahkan Ka'ab dia kata bila dia pergi kan, dia akan cuba duduk di saf pertama di belakang Nabi tu. Kira-kiranya kalau Nabi bagi salat, kira-kira nampak dia kata dia tengok Nabi tak kelih pun, dia kelih pun nampak gitu ya. Wis halal pun, dia kata wis halal pun tak gerak mulut Nabi jawab. Ada kata marah tu ni. Dia sebut.
Lepas tu hak dua ni tua. Murah-murah lah, tak pergi. Jadi tak apa, tidak dikecam oleh sahabat, dan Nabi pun tak kecam. Padahal zaman Nabi kau tak pergi solat Jumaat, berat dikecam. Siapa pergi ke rumah pergi cari. Baik, tak apalah. Sebab apa? Sebab hukum hajr ini dia boleh berlaku sampai bila-bila pun. Yang ke-29, gugur kewajipan menjawab salam yang diucapkan oleh orang yang dipula. Kalau dia pula ni maksudnya dia ada kis-kis tertentu yang mana kerajaan boleh isytihad. Dia ni termasuk orang yang mahjur, orang yang dipula. Jadi kalau dia bagi salam pun tak apa. Jadi nak tahu ni kena bincang dalam bab fiqh lah. Akan datang apa ada dalam Sunan Nasa'i. Yang ke-30, pandangan yang tidak ditumpukan ke arah tempat sujud tidak menafikan sah salat. Mana tetap sah salat. Misalnya beginilah kita kata, contoh bila semaya duk tengok, duk paling gitu misalnya, tetap sah. Cuma dari segi kualiti tu lain lah. Sah tu tetap sah. Dia paling tengok. Paling tengok. Dia duk tengok mana betul kau tidak ni jarak sah ni, nak takut ada rapat misalnya, contoh ni dia tengok tu dah. Tidak menjadi sah salat dia tu, sah salat dia. Yang ke-32, disyariatkan bersegera menyampaikan berita gembira yang baik. Mana kalau berita yang baik mana kita sampaikan itu tidak menjadi masalah. Yang ke-33, disyariatkan memberi hadiah kepada penyampai berita kebaikan. Yang ke-34, disyariatkan memberi ucapan tahniah kepada orang yang memperoleh kebaikan. Sebab apa? Ka'ab bin Malik ni bila dia datang ke masjid, sahabat bangun, peluk dia, cium dia, suka. Situlah kita nampak sahabat Nabi ni, hati dia. Walaupun dia tahu Ka'ab telah melakukan kesalahan, tapi dia tahu Ka'ab ni siapa, dia kenal. Siapa semua gembira. Bahkan Nabi pun, sahabat kan Nabi sebut. Dalam hal ni tidak disebut. Dalam riwayat yang lengkap, Nabi puji dia lah. Nabi kata, terimalah berita gembira ni. Bahkan sahabat sebut yang meriwayat ketika kata, nampak muka Nabi sangat ceria. Sukanya Nabi. Sebab tu ayat Quran. Yang ke-35, disyariatkan bersalam ketika menyambut kedatangan seseorang. Yang ke-36, bersedekah ketika bertaubat. Ketika bertaubat itu maknanya sunnah lah. Sebab ini amalan sahabat dan perkara ini diperakui oleh Nabi. Nabi tak teka. Ini satu perkara yang baiklah. Baik, kita ambil solat orang yang melalui masjid. Bab seterusnya, bab yang ke-39, salatul ladzi yamurru 'alal masjid. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Ni maklumat ni mana berkait dengan orang yang lalu dalam masjid. Bagaimana sepatut dia buat kalau lalu begitu saja. Baik, sebelum kita bincang, saya nak ambil sedikitlah. Sebenarnya tajuk ni dia berkait dengan kalau zaman Nabi dulu, kalau dia masuk dengan selipar gitu ya dalam masjid, tak ada masalah pun. Moga dia berpasir. Sebab tu sahabat pergi bawa sejadah masing-masing. Ataupun kadang-kadang dia hafal pelumpah tamar begitu. Kadang-kadang tak ada sejadah pun semaya. Itu kita tengok dalam hadis. Itu satu. Kalau kita bawa sekarang ke Masjid Haram misalnya, memang Masjid Haram ni kalau kita nak pergi sebelah sana, memang kita masuk dalam masjid pun. Konak-konak. Lepeh. Kita nak pergi sebelah sana, kita ambil selipar, kita masuk kat tengah-tengah masjid. Tanya orang tidak semaya lah. Memang begitu. Ni masuk lalu ni. Patu lagu mana tu tidak tahiyatul masjid? Patu niat i'tikaf ke lagu mana? Kalau lalu Masjid Haram atau Masjid Madinah tu lama juga tu. Kalau masjid tempat kita ni tak berlaku begitu. Sebab masjid tidaklah besar sangat dan laluan tu banyak. Itu isu dia ni. Iyalah, hadis ni tahap mana di bawah tu ada peringatan ya. Baik, cuba tengok hadis yang ke-732. Bi qala akhbarana Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Hakam ibni A'yan qala hadatsana Syu'aib qala hadatsana Al-Laits qala hadatsana Khalid an ibni Abi Hilal qala akhbarani Marwan ibn Uthman anna Ubaid ibn Hunain akhbarah an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla qala kunna naghdu ila as-suq ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanamurru ala al-masjid fanusalli fihi. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Sa'id bin al-Mu'alla. Beliau telah berkata,
kami keluar ke kedai pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami melalui ruangan masjid lalu kami solat di dalam. Mana tidak nak niat, tidak nak berhenti pun lalu. Bila kami lalu, kita kata dia niat i'tikaf lah, mungkin i'tikaf ni sambil berjalan tak apa, niat. Bukan lafaz tu niat. Jadi dia mana dia berhenti solat. Solat ni solat apa? Solat tahiyatul masjid. Begitulah kira-kiranya. Zahirnya dia bukan lalu saja. Maknanya mana dapatlah. Dia bukan niat lagi masjid pun. Bukan ni. Begitu. Tapi hadis ini satu peringatan lah. Sebab tu ulama kata mana kita tidak boleh tak apa, saya baca. Hadis bab adalah dhaif kerana kedhaifan seorang perawinya yang bernama Marwan bin Uthman. Hadis bab adalah antara hadis munfarid Imam An-Nasai. Orang lain tak riwayat hadis. Dia ya. Baik. Cumanya di sini saya tidak sebutlah. Cuma di sini saya ringkas kata Abi Hatim, beliau adalah perawi dhaif. Sebenarnya ramai ulama yang kata gitu, saya tidak nakalkan semuanya. Dan tadi pun saya rujuk lagi nak tengok ada ke tidak ulama yang kata dia ni perawi yang thiqah. Boleh dikatakan tidak ada lah. Walaupun adalah seorang dua, tapi ramai ulama kata dia ni memang, sehingga ulama boleh sebut dia ni riwayat dia ambil daripada siapa riwayat dia. Dan banyak riwayat dia riwayat tu hak dia tak kenal, hak dia tak jumpa pun dia riwayat juga. Kita kata kenapa Imam Nasai bawa hadis ni? Dah dhaif. Bahkan kalau dalam syarah pun dia pakai tak bincang dah. Sebab apa? Dhaif. Cuma makna hadis ni ulama terima berdasar pada hadis lain. Bahawa bila kalau kita masuk ke masjid, moleknya kita salat dululah. Kalau tidak gaduh lah, salat dulu 2 rakaat, berhenti salat. Tu memang molek. Cuma nak ayatnya sanak dia ni hadis ni. Tu semua ulama terima. Kita masuk, kita nak pergi beli barang. Contoh, kita hotel duduk sebelah ni. Jadi kalau kita nak pusing masjid besar tu, masjid tu nak jauh tu, kita masuk dalam masjid. Kita bukan niat nak i'tikaf di masjid, bukan niat nak pergi masjid pun, nak pergi ke kedai sebelah tu, atau nak jumpa siapa-siapa lah, kita lalu. Jadi kalau tidak solat tahiyatul masjid tak apa, pun sunat. Tapi kalau solat boleh pahala juga. Takutnya begini, dibimbangi kuku ada. Sebab memang ada pun yang berpendapat makna kalau pergi tu tidak dengan maksud untuk masjid, tidak maksud untuk i'tikaf, ada yang kata tak perlu salat tahiyatul masjid. Tapi pendapat itu bukan jumhur ulama. Hadis ni sebenarnya dari sudut istimbaknya nak menyatakan walaupun maksudnya bukan nak masuk dalam masjid sebenarnya, cuma lalu saja. Kerana jauh, kalau nak ambil jalan lain, tu pun boleh dah tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid asal masuk saja. Asal masuk saja. Begitu. Itu maksudnya. Hak ni panjang lah. Kalau kita nak bincang ni panjang. Kita rasa kita ambil semula lah ni. Bab yang ke-40 ni. Galakkan duduk dalam masjid dan menunggu salat. Ini perbincangan yang agak banyak juga maklumat kita boleh dapat ni. Sebab begini, memanglah kita tidak nafikan. Dan saya pun biasa dengar, mana seseorang bila lepas salat terus dia bangun selalu. Dia bangun pun dia pergi ke belakang, dia berzikir ataupun dia salat rawatib tu kita kata. Maka dia tak akan dapat kelebihan sebab dia bangun, terus bangun. Terus bangun. Sebab dia kena kekal duduk di tempat solat dia untuk berzikir, barulah dapat doa istighfar dan doa rahmat kepada malaikat. Ada yang kata begitu. Memang betul pun ada yang kata begitu. Di sini saya kemukakan banyak pandangan ulama lain, yang mana ulama kata maknanya perbincangan tu dia ada penilaian khusus ulama. Daripada mana tu berlaku khilaf tu? Kerana ada beberapa hadis yang berbeza kalimahnya. Hak ni lah kita nak tengoknya. Jadi ulama ni walaupun bincang isu sama, dia bincang juga kedudukan lafaz. Sebab lafaz itu lafaz Nabi sahih, maka mesti dibincang lah. Jadi bila kita nak buat keputusan tentang satu isu, bila hadis tu banyak, dia kena tengok semua. Tak boleh tengok satu hadis. Sebab tu jadi khilaf tu. Ulama kata kita tarjih ni, kita rasa ni lebih kuat, hak ni lebih sesuai, maka dia buat kesimpulan berdasar pada hadis tu. Sebab itulah di sini saya kemukakan banyak juga pandangan ulama berkenaan dengan hadis ini. Jadi galakkan duduk dalam masjid dan menunggu salat, ini ada perbincangan khusus dan insya-Allah kita bincang minggu hadapan lah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.